Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Farouk. Nombor metrik saya 17DT21F1003. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang nikah mut'ah. Antara tajuk-tajuk yang kami akan kupaskan bersama ialah tentang pendahuluan, hukum mut'ah dalam Islam, nikah mut'ah mengikut Sunni, nikah mut'ah mengikut Syiah dan kesimpulan. Jadi baiklah, apakah itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah merupakan perkahwinan keseronokan atau ia dikenali sebagai nikah kontrak. Daripada pandangan Syiah dan Muslim, terdapat percanggahan tentang nikah mut'ah antara kebenaran nikah mut'ah dari zaman Rasulullah SAW. Kalau dilihat kepada hadis sahih, ada beberapa kali kahwin kontrak dibenarkan, kemudian ia diharamkan. Setiap kali ia dibenarkan dalam keadaan berang dalam perjuangan Islam berada jauh dari isteri masing-masing. Tidak pernah kebenaran kahwin kontrak diberikan pada masa isteri mereka ada berhampiran atau waktu mereka berada di mukim mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Haziq bin Abdul Halim. Hari ini saya akan menerangkan tentang hukum Islam mengenai nikah mut'ah. Nikah mut'ah telah diharamkan oleh Islam melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ulama telah bersepakat bahawa hukum mut'ah adalah haram bersandarkan pada dalil-dalil dan hadis yang kukuh. Contoh dalil daripada Al-Quran daripada surah Al-Ma'rij ayat 29 hingga 31 yang bermaksud, dan orang-orang yang memelihara kehormatannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Dari potongan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebab disahkan berhubungan badan hanya melalui dua cara, iaitu nikah sahih dan perbudakan. Sedangkan wanita mut'ah bukanlah isteri dan bukan pula budak yang sah berhubungan badan. Ini telah menjelaskan bahawa nikah mut'ah adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mereka dianggap keji jika melakukannya. Contoh daripada hadis dan hujah kukuh. Walaupun ijma' para ulama' Ahlus Sunnah telah menyebut bahawa para ulama' telah bersepakat tentang pengharaman nikah mut'ah, itu melalui pernyataan Imam Tawawi yang berkata, Umar telah melarang mut'ah di hadapan para sahabat Rasulullah SAW dan tidak ada seseorang yang mengingkarinya. Perkara ini menunjukkan bahawa mereka bersetuju apa yang telah dilarang dan diharamkan. Selain itu, Qadi Iyad pula berkata, telah terjadi ijma' dari seluruh ulama atas pengharamannya, kecuali dari kalangan Rafidah, kelompok Syiah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Ibrahim bin Khairul Azmi. Nombor pendaftaran 17DT21F1019. Okey, hukum nikah mut'ah ialah haram menurut Sunni. Golongan ahli sunnah wal jamaah sependapat bahawa nikah mut'ah atau nikah kontrak adalah haram. Di antara alasan mereka gunakan adalah seperti berikut. Yang pertama, surah An-Nisa ayat 24. Ayat ini langsung tidak menyebut atau menggunakan perkataan yang bermaksud mut'ah. Yang dimaksudkan oleh kemudian, mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya sebagai suatu ketetapan. Ialah mahar mas kahwin dalam perkahwinan biasa yang perlu dibayar kepada isteri. Yang kedua, daripada hadis sahih Muslim jilid 8 nombor 3251. Iyas bin Salamah melaporkan dari bapanya bahawa Rasulullah SAW memberi kebenaran untuk nikah mut'ah selama 3 malam dalam tahun Autas 1847
dan kemudian melarangnya. Tahun Autas itu ialah peperangan apa dimaksudkan dengan Autas itu ialah peperangan Autas yang melibatkan tentera Muslim dengan musuh Bani yang berlangsung pada tahun 630 Masih di Autas. Alasan yang ketiga daripada hadis dari kitab Syiah, kitab Tahdib jilid 7 muka surat 251 riwayat 10. Dari Ali bin Abi Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan pada hari Haibah daging kedai kampung atau jinak dan nikah mut'ah. Alasan yang terakhir ialah daripada hadis sahih Muslim jilid 8 nombor 3253. Rabi' bin Sabra melaporkan dari ayahnya, kami pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa penaklukan Mekah, dan kami tinggal di sana selama 15 hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan kami nikah sementara dengan wanita. Jadi saya berkahwin sementara dengan seorang wanita dan saya tidak keluar meninggalkan dia sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah sementara. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajmal Hazim Makiruddin, bernombor matriks 17 DT 21F108, kelas DT 2B. Hari ini saya akan membincangkan tentang nikah mut'ah mengikut pandangan Syiah. Baiklah, nikah mut'ah ni secara keseluruhannya ialah suatu nikah yang ditetapkan melalui satu tempoh. Okey, jika suatu tempoh itu tamat, maka nikah tersebut akan terbatal secara automatik. Baiklah, golongan Syiah ini menganggap hukum nikah mut'ah ini sebagai sah dan mereka mengamalkannya sehingga hari ini. Antara alasan yang mereka gunakan ialah berdasarkan surah An-Nisa ayat 24 yang membawa maksud, dan diharapkan kamu berkahwin dengan isteri orang kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Pengharaman ini ialah satu ketetapan hukum Allah ke atas kamu, dan diharapkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari harta kamu secara bernikah, untuk kamu mencari dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya sebagai satu ketetapan, dan tidaklah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu. Sesudah ditetapkan mas kahwin itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Golongan Syiah menganggap ayat kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya, maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya sebagai satu ketetapan, sebagai kebenaran untuk melakukan nikah mut'ah. Kemudian alasan kedua yang diberikan oleh golongan Syiah ini ialah menurut hadis sahih Muslim buku 008 nombor 3250 dari Abu Nadrah. Katanya, semasa saya bersama Jabir bin Abdullah, seseorang telah datang kepadanya dan berkata bahawa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berbeza kepada dua jenis mut'ah, tamatuk haji dan tamatuk dengan wanita. Lalu Jabir berkata, kami pernah melakukan kedua-dua semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar kemudian melarang kami melakukannya, dan dengan itu kami tidak lagi melakukannya. Golongan Syiah menganggap bahawa pengharaman nikah mut'ah ini ialah dilakukan oleh Umar Al-Khattab, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Oleh itu, pengharaman ini tidak boleh diterima dan nikah mut'ah adalah sah bagi mereka, bagi golongan-golongan Syiah ini. Di antara syarat-syarat nikah mut'ah menurut Imam 12, menurut Syiah Imam 12 ialah bagi perempuan syaratnya ialah bukan seorang isteri, bukan dalam iddah, bukan juga seorang gadis kecuali dibenarkan oleh walinya, seorang yang suci, bukan seorang pezina, dan seorang Islam atau ahli kitab, bukannya kafir. Wali dan saksi dalam nikah mut'ah, wali dan saksi tidak diperlukan. Mahar hendaklah sesuai dengan tempoh yang dipersetujui. Dan tempoh iddah bagi nikah mut'ah pula ialah boleh disambung tempohnya, boleh disambung tempoh mut'ahnya jika dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Namun jika persetujuan jika tempoh nikah mut'ah telah sampai, maka perempuan perlulah
melakukan perempuan perlulah iddah selama dua kali suci, iaitu 45 hari bagi perempuan yang sudah putus haid sebelum boleh mut'ah dengan lelaki lain. Jika hamil, anak hasil daripada nikah mut'ah tersebut mempunyai hak yang sama seperti lahir dalam nikah biasa, berhak mewarisi harta ibu bapanya walaupun telah tamat mut'ah. Kumpulan Syiah yang lain juga seperti kumpulan Zaidi dan Ismaili menganggap nikah sementara ini sebagai haram, dan pandangan ini disokong oleh hadis sahih yang mutawatir. Antara hadis yang mereka kemukakan untuk menyokong pandangan mereka ialah hadis berikut. Ali bin Abi Thalib telah berkata kepada seorang yang mengamalkan mut'ah, "Anda seorang yang sesat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah. Mujmu' Imam Ali radhiyallahu anhu, buku surat 49 jilid 112.3. Dan hadis kedua dari Abu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah sementara dalam tahun Khaybar. Sekian daripada itu saja daripada saya memperjelaskan tentang nikah mut'ah menurut pandangan Syiah. Terima kasih. Kesimpulan yang kita dapat dari pembentangan ini ialah nikah mut'ah ataupun dikenali sebagai nikah kontrak merupakan amalan yang masih diamalkan oleh sesetengah golongan Syiah, dan ianya adalah dilarang sama sekali dalam Islam dan hukumnya ialah haram. Ini kerana perkara ini bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu, umat Islam perlulah menuntut ilmu bagi mengelakkan perkara-perkara ini berlaku dan memantapkan iman dan juga akidah supaya dapat menjauhi diri daripada melakukan maksiat. Akhir kata, semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditetapkan iman kita dengan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.